Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekali lagi kita bertemu untuk kelas. Saya akan ajar berkaitan dengan novel Bima Sakti Menari. Baik, sebelum kita meneruskan topik pembelajaran kita pada hari ini, dalam novel Bima Sakti Menari ataupun apabila kita mempelajari novel, kamu perlu tahu berkaitan dengan beberapa komponen sastra. Antaranya seperti sinopsis, tema, persoalan, watak dan pewatakan, latar, plot, gaya bahasa, nilai dan juga pengajaran. Untuk hari ini saya akan fokuskan sedikit berkaitan dengan sinopsis sebelum membincangkan teknik menjawab. Baik, kita lihat sinopsis novel ini. Nurul Hafsah itu watak utama. Dia memulakan hari pertama dia bekerja di Balai Cerap Sultan Salahuddin dan telah menerima kunjungan murid-murid untuk mencerap bintang-bintang di Kuala Selangor. Malangnya 15 orang pelajar yang datang itu tidak dapat melihat bintang-bintang kerana langit terlalu cerah. Jadi mereka kecewa. Walau bagaimanapun Nurul Hafsah dia berkobar-kobar untuk mencari jalan penyelesaian untuk menjadikan Kuala Selangor sebagai kawasan simpan langit gelap. Walaupun 15 orang pelajar itu tidak dapat melihat bintang, Nurul Hafsah ni dia berjanji untuk menyelesaikan masalah itu. Hasrat Nurul Hafsah ni telah disokong oleh rakan baik dia yang bernama Muhammad Taufik yang juga ingin menjayakan projek hutan simpan langit gelap. Muhammad Taufik ni menggunakan pengaruh ayahnya iaitu Tan Sri Muhaimin sehingga mereka berdua berjaya membuat pembentangan projek kawasan simpan hutan langit gelap kepada pegawai daerah iaitu Datuk Haji Mustafa Al-Hamidi. Walau bagaimanapun, projek itu telah mendapat tentangan daripada musuh perniagaan Tan Sri Muhaimin iaitu Datuk Johan Arlington Majid. Menteri Besar telah mengadakan satu majlis terbuka dan menjemputlah mereka berdua untuk membuat pembentangan di bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam untuk mendengar pembentangan projek apa tadi? Projek hutan simpan langit gelap. Dalam pembentangan itu Datuk Johan turut hadir dan dia telah mengambil kesempatan mengajukan pelbagai soalan untuk mempengaruhi Menteri Besar. Walau bagaimanapun mereka berdua meneruskan projek dan Datuk Johan bertambah marah apabila tidak dapat tender dan dia telah merancang strategi jahat terhadap Muhammad Taufik dan Nurul Hafsah. Muhammad Taufik telah diserang ketika pulang dari masjid dan beliau dijumpai berlumuran darah oleh Nurul Hafsah dan abangnya Budiman. Selepas dirawat di hospital, Muhammad Taufik diminta mengikut ibunya ke Otago. Konflik lagi sehinggalah Muhammad Taufik diculik dan dibawa ke sebuah rumah di kebun kelapa sawit dan di situ juga Nurul Hafsah telah diculik. Dia diculik sewaktu pulang mencerap kelip-kelip. Pihak polis menjejak penjenayah dan Nurul Hafsah telah dilepaskan oleh penculik di satu kawasan estet dan dia telah membuat laporan kepada polis dan akhirnya Datuk Johan dan kuncu-kuncunya ditangkap. Baik. Ini yang saya nak fokuskan iaitu format soalan novel, soalan nombor 8 yang kamu akan jumpa. Kamu akan jumpa dua soalan. Dua soalan akan dikemukakan iaitu soalan 81 dan soalan 82. Masing-masing boleh tengok nota yang telah saya letakkan. Soalan 1 tiada markah bahasa yang khusus. Soalan 2 kita tengoklah bergantung kepada soalan yang dikemukakan. Baik, kita tengok contoh soalan. Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. Selepas ni saya baca jawapan, contoh jawapan lah. Soalannya apa? Nyatakan perkara-perkara yang difikirkan oleh Raiha. Markahnya berjumlah 4 markah. Baik. Pelajar kena baca. Untuk soalan nombor 81 ini jawapan ada dalam petikan. Tak semestinya dia akan beri petikan novel yang telah kita pelajari. Tak semestinya dia akan bagi novel tingkatan 4 ataupun tingkatan 5. Tetapi soalan 81 ini juga berkemungkinan akan keluar novel dari zon lain. Walau bagaimanapun pelajar tak perlu risau sebab soalan akan ditanya berdasarkan
petikan itu. Baik, mari kita lihat jawapannya. Okey, yang saya tebalkan tulisan itu adalah jawapan yang perlu kamu ambil dan salin semula. Kini Raiha hanya mampu mengeluh resah. Dia memikirkan kepentingan para pesakit yang datang dengan harapan tinggi menggunung di pusat rawatan itu, tentang sikap Dr. Wang daripada seorang yang mesra telah berubah dingin kepadanya, tentang layanan kasar Felicia terhadap ibu tua Unong Siron, dan tentang beberapa aduan atau rungutan yang diterima daripada ahli keluarga para pesakit Dr. Wang. Okey, lepas ni kita tengok bagaimana kita nak pindahkan jawapan itu dalam bentuk perenggan yang lengkap. Okey, contoh jawapan, kamu mulakan ayat dengan menulis jawapan mengikut peruntukan markah, salin sebahagian daripada arahan soalan, salin jawapan dalam petikan dan jangan ubah ayat dalam petikan. Gunakan penanda wacana untuk menyambungkan keseluruhan jawapan. Baik, mari kita lihat contoh jawapan. Perkara-perkara yang difikirkan oleh Raiha ialah dia mementingkan kepentingan para pesakit yang datang dengan harapan tinggi menggunung di pusat rawatan itu. Dia juga memikirkan tentang sikap Dr. Wang daripada seorang yang mesra telah berubah dingin dengannya. Selain itu, dia juga memikirkan layanan kasar Felicia terhadap ibu Unong Siron. Dan akhir sekali, dia memikirkan beberapa aduan dan rungutan yang diterima daripada ahli keluarga para pesakit Dr. Wang. Okey, saya baca kesemua isi ataupun jawapan yang diambil dalam petikan. Jadi calon perlu tulis jawapan mengikut peruntukan markah. Sekiranya markah dinyatakan diperuntukkan sebanyak 4 markah dan dalam jawapan itu ada 4 isi, maka ambil keempat-empat isi. Sekiranya hanya ada 2, maka kamu letak 2 sahaja. Salin sebahagian daripada arahan soalan dan gunakan penanda wacana untuk menyambungkan ayat. Baik, seterusnya ini bentuk soalan nombor 82. Okay, dia akan berikan 4 pilihan novel yang kita pelajari salah satunya, dan tengok soalan itu berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari. Nyatakan perwatakan watak utama berserta dengan contoh peristiwa. Okay, dalam novel Bima Sakti Menari, watak utamanya ialah Nurul Hafsah dan kita nyatakan perwatakan. Okay, baik, kita lihat contoh jawapan. Pelajar perlu tulis tajuk novel dan nama penulis, salin sebahagian daripada tugasan dalam arahan soalan, pastikan jawapan dimulai dengan isi, barulah diikuti dengan contoh peristiwa. Dicadangkan tulis dalam bentuk perenggan. Okay, macam mana nak jawab? Novel yang saya pelajari ialah Bima Sakti Menari, karya Sri Rahayu Muhammad Yusof. Maknanya beritahu siapa yang mengarang. Dalam novel ini watak utamanya ialah Nurul Hafsah. Okay, kita buat dalam bentuk perenggan. Okay, soalan tanya apa tadi? Tanya perwatakan. So kita cerita berkaitan dengan perwatakan. Perwatakan Nurul Hafsah dalam novel ini ialah beliau seorang yang cinta akan alam sekitar. Okey, itu adalah isi. Baru beri bukti ataupun contoh. Okey, contohnya dia berusaha bersungguh-sungguh untuk melaksanakan projek hutan simpan langit gelap bersama-sama kawannya Muhammad Taufik walaupun terpaksa menghadapi tentangan musuh perniagaan iaitu Datuk Johan. Selain itu, gunakan penanda wacana. Perenggan yang kedua, isi yang kedua. Perwatakannya juga ialah beliau seorang yang bertanggungjawab. Buktinya beliau berjanji kepada rombongan 15 orang pelajar untuk menyelesaikan masalah pencemaran cahaya yang berlaku di Kuala Selangor. Dia telah membuat laporan lengkap ke majlis daerah berkaitan hal itu. Akhir sekali, beliau seorang yang tabah. Okay, itu adalah isi. Contohnya apa? Walaupun beliau telah diculik oleh orang upahan Datuk Johan, beliau tetap juga meneruskan projek yang diusahakan bersama Muhammad Taufik sehingga berjaya. Datuk Johan juga berjaya ditangkap hasil laporan yang telah dibuat oleh Nurul Hafsah apabila berjaya lolos daripada penculik. Okay, untuk menjawab soalan ini, pelajar mesti menguasai jalan cerita yang ada dalam novel Bima Sakti Menari ini. Okey, pelbagai masalah, pelbagai konflik, pelbagai keistimewaan ataupun cerita yang menarik untuk kamu baca. Pastikan novel yang kita pelajari ini mesti wajib kamu habiskan untuk memudahkan pelajar menjawab
soalan yang ditanya. Sebab soalan akan sekiranya pelajar betul-betul memahami, sekiranya pelajar betul-betul memahami jalan cerita yang ada dalam novel tersebut, insya-Allah kita boleh berikan jawapan yang terbaik dan juga memberikan contoh yang tepat. Pastikan pelajar tulis dalam ayat yang lengkap, buat dalam bentuk perenggan dan sebagainya. Okey, itu saja antara perkongsian saya pada kali ini berkaitan dengan novel Bima Sakti Menari. Jangan lupa baca buku, baca novel. InsyaAllah kamu akan berjaya. Sekian, terima kasih.